Tengah sihat. Berapa warna cahaya mata? Baru 3. Baru 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga. Astagfirullah. Astagfirullah. La haula wala quwwata. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير وافتح علينا قدوة العارفين الناجين في الدارين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمدك اللهم أهل الحمد والثناء ونستعيذك على جميع الأعداء ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وأهل الطاهرين سفن النجاة وأعلام الهدى والرشاد. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة وأولياء الله والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Atur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni masih lagi memberi keizinan kepada kita untuk sama-sama berhimpun dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita cuba mengisi masa lapang kita dalam menanti waktu fardu Isya dengan sebaik-baik pengisian. Moga-moga kebersamaan kita pada malam ini atas dasar kebaikan menjadi penyebab kebersamaan kita di akhirat nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sihat belaka semua? Alhamdulillah. Tak ada tarawih lagi malam ni? Belum ah. Jadi malam ni saya diminta Ustaz cerita tentang Ramadan. Ramadan. Semua kita dah tahu dah Ramadan, cuma Ramadan ni setahun sekali ibadah tahunan kita. Bukan tiap-tiap hari. Jadi oleh kerana setahun sekali, kadang-kadang kita pun lupa. Kalau saya lupalah. Jadi kena murajaah dari segi hukum hakamnya, kelebihannya, keutamaannya, tuntutannya. Kita kena ingat. Lainlah kalau dia ibadah tahun, ibadah harian. Seperti solat fardu kita, ibadah harian, kita ingat dah. Cuba mari tiba-tiba datang, Ustaz ada orang meninggal ni, baru jadi imam, ataupun kita jadi makmum saja, lupa juga. Padahal bulan lepas baru saja solat jenazah, kena selak juga kita. Apatah lagi ibadah ataupun bulan Ramadan, dia ibadah tahunan kita.
ibadah yang cukup besar, bulan yang cukup besar, dan barang siapa yang beramal di dalam bulannya mendapat ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala syahru Ramadan, jikalaulah telah masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka seluah-luahnya pintu syurga, wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup setutup-tutupnya pintu neraka, wa sulsilat syayatin, dan diikat syaitan-syaitan. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alhamdulillah, esok malam kalau tidak ada apa-apa, malam besok buat pengumuman bukan malam ni malam besok. Malam besok. Kalau tak ada apa-apa, besok kita berjumpa dengan bulan yang sangat didambakan oleh seluruh kekasih Allah, iaitu bulan Ramadan. Agung tak agungnya bulan Ramadan, sehingga Nabi menyaran orang-orang yang terdahulu, kaum salafus salih, mereka tidak sabar dan menanti-nanti kedatangannya bulan Ramadan itu sendiri, sehingga ada doa untuk kita sampai dan diberkati dalam bulan Ramadan, daripada Sayyidina Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidina Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila datang sahaja bulan Ramadan, bulan Rejab, Sayyidina Anas cakap, Nabi bila masuk sahaja bulan Rejab, Nabi akan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, mu berkatilah aku pada bulan Rejab dan Sya'ban, dan berkatilah aku juga ya Allah pada bulan Ramadan. Dan di antara doa-doa yang lain, Nabi ajar kepada kita doa melihat anak bulan. Bila nampak sahaja anak bulan Ramadan, Nabi ajar kepada kita daripada riwayat daripada Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Allahumma ahillah alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, naungilah kami dengan keamanan dan keimanan beserta dengan keberkatan, keselamatan dan kesejahteraan. Tuhanku dan Tuhan kalian semua adalah Allah. Riwayat Imam Ahmad. Tadi dalam hadis yang pertama tadi dalam Musnad Imam Ahmad, hadis yang ni pun dalam Musnad Imam Ahmad. Dan di antara doa-doa kaum salafus salih, kaum salah, kaum salah, bukan salafi, salafus salih, orang-orang yang hampir dengan Nabi, iaitu orang-orang yang dekat dengan Nabi. Mereka ada doa, banyak doa. Di antaranya yang termaktub doa-doa mereka bila nak dekat Ramadan.
Apakah doa mereka? Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, mu sejahterakanlah aku sehingga datangnya bulan Ramadan, dan sejahterakanlah Ramadan bagiku, dan terimalah segala gerak kerja amal ibadah aku di bulan Ramadan. Inilah kehebatan bulan Ramadan, sehingga orang-orang yang terdahulu daripada kita yang saleh dan salehah, mereka mengharap-harapkan supaya Allah Ta'ala jadikan mereka salah seorang daripada tetamu Ramadan. Sebab nak boleh sampai nak jadi boleh tetamu Ramadan ni, dia tidak ada garantor, tak ada jaminan sama sekali ataupun penjamin seseorang boleh masuk, boleh sampai bulan Ramadan. Tak ada. Saya pun tak ada jaminan. Kalau Ustaz, besok je malam Ramadan. Memang besok. Siapa yakin malam ni sekarang ni, siapa yakin dia boleh jadi tetamu Ramadan besok malam? Cuba bangun kalau muka tak malu. Ada? Tanya orang muda, abang yakin bang? Besok boleh jadi tetamu Ramadan? Agak mudah kata, yakin tak besok malam hidup lagi? Yakin? Tak yakin? Dah kahwin belum? Dah kahwin dah? Abang dah kahwin belum? Dah kahwin. Yakin tak besok malam boleh jadi tetamu Ramadan? Tak yakin. Pengusi yakin? Pengusi tak yakin, yang lain lagi lah. Ya? Haji yakin je? Tak yakin. Yakin? Tak yakin. Tak ada siapa boleh yakin. Ya? Cuma tahun ni saya tak kenal lah. Tapi tahun lepas ke 2 tahun lepas, tak apalah, setahun, 2 tahun, 3 tahun lepas, minta maaf lah. Nak bagi tahu, tak ada siapa ada jaminan nak boleh sampai Ramadan. Tapi tahun lepas kena kat saya tu. Maknanya daripada kalangan yang kita kenal meninggal. Malam tu malam Ramadan, pagi tu meninggal. Malam tu malam tamu Ramadan, pagi tu meninggal. Tak apalah, dia pun orang soleh. Allah Ta'ala tahu dah, dia ni dah layak dah dapat nikmat. Allah Ta'ala ambil dia dulu. 2-3 tahun lepas pula, satu dunia diuji dengan Covid. Dan berapa ramai waktu tu tak sempat nak bertemu dengan Ramadan. Dan orang Covid tak apa lah. InsyaAllah mereka diampunkan oleh Allah. Orang Covid mudah meninggal dia ajal. Iyalah orang Covid, Masya Allah. So, dia adatnya orang dah sakit lama panjang ni, dah sakit lama, adatnya kita sakit sehari pun, mana kalimah paling banyak kita baca? Allah, astagfirullah. Demam panas sehari je, kalimah zikir selawat paling banyak. Dah apa lagi kalau orang yang kena Covid seminggu, 2 minggu, kena pula berita nak ditidurkan. Agak-agak orang yang beriman sebelum ditidurkan, apa yang terdetik dalam hati dia? Minta ampun pada Allah. Nak mudah khabar, orang yang kena Covid biasa insya-Allah dia mati semua husnul khatimah. Sebab mati mereka ada waktu dan ada peringatan. Yang kita takut mati ngejut, tak ada peringatan. Dan moga-moga Allah Ta'ala tak matikan kita dalam keadaan mengejut, dan matikan kita, tidak matikan kita dalam keadaan lalai. Itu yang paling kita takut. Tahun ni tak ada lagi yang di kalangan saya kenal atau ternampak, tak pernah sehari, 2 hari, ini 3 hari tak ada lagi pergi surau tengok ada solat jenazah. Tapi yakin setiap waktu ada orang meninggal. Dan orang tu pun bercita-cita nak masuk Ramadan, nak jadi tetamu Ramadan. Tetapi Allah Ta'ala lebih sayangkan dia. Dan Allah Ta'ala tahu dah yang hamba dia ni orang soleh, dah cukup dah bekalan dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga ulama-ulama salah terdahulu, Nabi kita aja walaupun kedudukan hadisnya dhaif, tak ada apa masalah daripada sudut doa. Doa lah kok mana sekalipun, selagi mana doa tidak menyalahi syarak. Lainlah kalau dia nak, ya Allah berkati aku bulan Rejab, bulan Syaban, dan sampaikan kepada aku bulan Ramadan, aku seorang ya Allah, yang lain jangan bagi. Tu tak betul lah. Doa walaupun kedudukan hadis tadi dhaif, akan tetapi tak ada apa masalah daripada sudut berdoa. Doalah kok mana sekalipun nak. Jadi ulama-ulama yang terdahulu, mereka minta Allah Ta'ala sejahtera dia, beri keamanan, beri keberkatan, beri penjagaan, untuk sampai kepada bulan Ramadan. Dah bila kita nak masuk Ramadan, apakah sikap kita untuk menghadapi dengan Ramadan? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang panjang sedikit, tak panjang mana sekalipun, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menaungkan kepada kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan ini dengan Rasulullah SAW bersumpah, tiadalah berlalu ke atas orang Islam bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan, dan tidaklah kepada munafik itu lebih teruk daripada bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menulis pahala ganjarannya sebelum menjelmanya bulan, dan juga menulis dosa serta kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan. Riwayat Imam Ahmad dalam musnad dia. Hadisnya pun dhaif juga. Nak bagi tahu bagaimana Nabi bersumpah. Nabi bersumpah. Nabi bersumpah nak bagi tahu bulan ni terbaik bagi orang yang baik, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak ada benda yang Nabi bersumpah, melainkan perkara tu benda yang sangat penting sekali, benda yang kena beri perhatian begitu puan. Nak bagi tahu agungnya bulan Ramadan ni, kena perlu gembira. Supaya kita lah bulan 5 ni nak nyambut menantu, tetamu yang begitu mulia, yang dimuliakan. Tak sabar kita nak nyambut menantu bulan 5. Tapi kita gembira sekarang lagi dah, persiapan sekarang lagi dah buat. Sebab pengantin ni, orang Melayu kita panggil raja sehari. Sini sehari je raja dia kan. Orang Jawa 3 hari, raja 3 hari, 3 malam. Manusia, sesama manusia pun, bila kita tahu nak didatangi dengan makhluk yang lain, hamba ciptaan Allah yang lain, sesama manusia, persiapannya awal lagi dah kita buat. Dia biasanya kalaulah perkahwinan tu dah dirancang setahun, biasanya paling kurang lah 6-7 bulan sebelum tu orang rumah kita dah sibuk dah buat persiapan. Melainkan kahwin ngejut dah sebulan 2, leletu juga buat. Dah apa lagi tetamu yang paling hebat, paling yang dimuliakan Allah dan Rasul, iaitu bulan Ramadan sendiri. Bulan Ramadan sendiri. Maka bulan itu akan memberikan semua kenikmatan, keberkatan, keampunan, keselesaan, keamanan kepada orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan menjalani ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan bulan itu juga, kalaulah seseorang itu yang munafik, yang fasik, yang fajir, dia tidak manfaatkan kesempatan yang Allah Ta'ala beri, maka dia telah memilih untuk menjauhi diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila dia tak nak kepada Allah, Allah Ta'ala pun tak nak juga kepada dia. Sehingga ke Ramadan ni, mulia tak mulia Ramadan ni, kenapa dipanggil bulan Ramadan? Ramadan ni asal daripada perkataan ramda, ra mim dad alif hamzah, ramda. Apa makna ramda? Ramda maknanya panas,
yang membakar. Kita nak masuk musim panas dah, cuma kita belah sini ada hujan sekejap malam tadi lebat. Sahabat saya kat Kedah cakap panas sungguh lah. Sekarang tengah hari tadi, ya Allah panas sungguh. Dia cerita bab panas, tengok WhatsApp panas. Kita tak sepanas mana, moga duduk dalam aircon. Dia cerita, ya Allah panas. Dia kerja panjat tiang elektrik, bagi gambar, wih panas sungguh tengah hari. Kat mana? Kedah. Kedah. Jadi masa Nabi menetapkan nama-nama bulan, dan pada ketika itu bulan Ramadan pada waktu itu sedang panas yang membakar. Maka oleh kerana pada waktu itu bulan Ramadan, bulan itu sedang panas terik yang membakar, maka dipanggillah bulan itu bulan Ramadan, yang asalnya dia perkataan Ramda. Arak ni dia syiddatul har, panas yang memuncak 3 bulan 6 bulan 7. Mungkinlah waktu dulu pertama kali bulan Ramadan, pada waktu masa penetapan Nabi nak bagi nama bulan tu pada bulan 6 bulan 7. Wallahu taala a'lam. Waktu syiddatul har, panas yang teramat sangat, pada waktu bulan 6 bulan 7. Waktu panas memuncak, waktu itulah kurma masak. Kurma masak. Kalau tak ada panas, kurma tak masak. Sehingga ulama mengatakan juga dipanggilnya bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala hendak membakar habis dosa-dosa kesalahan kita kepadanya. Ulama sebut sebab itulah dinamakan juga Ramadan, bulan itu adalah bulan Ramadan, adalah tujuan Allah Ta'ala untuk membakar segala dosa-dosa kita. Membakar lagu mana? Iaitu dengan memberi keampunan kepada hambanya yang memohon keampunan kepada Allah, yang dengar cakap dia. Allah Ta'ala nak clear habiskan semua kesalahan-kesalahan kita. Mulia tak mulia Ramadan, sehingga ada ulama yang mengatakan ini nak sebut kemuliaan bulan Ramadan. Dia bukan benda yang muktamad. Sehingga nak bagi tahu, ada ulama yang mengatakan di kalangan ahli hadis haram menyebut bulan Ramadan itu dengan panggilan Ramadan sahaja. Tak boleh sebut pendapat yang muktamad dah. Cuma nak bagi tahu mulia Ramadan. Ada juga ulama yang mengatakan haram sebut bulan Ramadan tu dengan panggilan Ramadan sahaja. Sebab dia agung, dia tak boleh nak sebut Ramadan. Tak boleh nak panggil Ramadan. Abah kita tak boleh nak kita nak panggil nama dia saja. Kena ada qarina, kena ada yang kena ada nama lain. Seperti bulan Ramadan. Baru boleh. Seperti puasa Ramadan, baru boleh. Kalau sebut Ramadan saja tak boleh. Tapi Imam Nawawi cakap tak. Ulama lain cakap tak dosa, tak haram. Cuma nak bagi tahu, ada ulama cakap gitu. Nak bagi tahu mulia sungguh bulan Ramadan ini. Jadi golongan salafus salih yang terdahulu, bila berlakunya kedatangan Ramadan, maka benda yang pertama yang mereka hadapkan, yang mereka persiapkan diri mereka adalah membetulkan niat. Betulkan niat. Hak tu yang paling penting. Kalau guru saya dia tambah apa? Perbetulkan akidah dan niat. Betulkan akidah kita biar betul, biar benar. Lepas tu cantik molekkan niat kita.
Kita sedar bila batal wuduk, batal puasa kita sedar. Tapi batal akidah kita tak sedar, tak khabar. Kadang-kadang kita telah melakukan perkara membatalkan akidah. Jadi Tok Guru saya tambah, perbetulkan akidah balik. Nak betul lagu mana? Iaitu kita ngucap la ilaha illallah dalam hati kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niatkan dalam hati kita. Takut-takut kalau sebelum ni kita ada melakukan perkara membatalkan akidah. Manalah tahu tu sebelum ni kita pernah meyakini makhluk segala-galanya. Yakin doktor boleh bagi sihat, yakin air boleh bagi sihat, yakin duit boleh bagi segala-galanya, yakin. Kita tak tahu. Mula kita rasa tak. Tiba Allah Ta'ala uji dengan kesempitan, Allah Ta'ala uji dengan kesakitan. Tiba-tiba keyakinan yang mantap kita tergugat sedikit. Wallahu Ta'ala alam. Sebab tu kena perbaharui akidah itu. Tambah guru saya. Dan perbaharui niat. Niat kena perbaharui. Nak perbaharui niat lagu mana Ustaz? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, ini kaedah umum bagi semua gerak kerja kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ini ya, buat sesuatu amal ibadah mukhlis, kena ikhlas semata-mata kerana dia. Ikhlas ni mudah cakap, buat payah. Ustaz, macam mana ikhlas? Kita nak buat ikhlas, nak cerita ikhlas lebih pun kita tak pernah capai ikhlas yang tertinggi juga. Tapi mudah cakap, buat semata-mata kerana Allah. Kata ulama, nak tahu ikhlas ni, iaitu kita buat tanpa kita memberitahu kepada orang. Macam mana mu buat macam buat sesuatu ikhlas ni sungguh, kita tak khabar ke orang sekalipun. Seperti mana mu buat kejahatan, mu nyorokkan daripada orang ramai. Gitulah juga buat kebaikan, mu tak bagi tahu kepada orang ramai, hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala sahaja. Ikhlas seperti surah Al-Ikhlas, kata ulama. Ikhlas tak ikhlas, surah Al-Ikhlas tu singgahkan perkataan ikhlas pun tak sebut dalam surah. Ikhlas sungguh semata-mata kerana Allah. Payah nak buat tu, memang payah. Dia yang mudah atas dunia ni tidur ikut nafsu mudah. Tu buat pekerjaan agama memang payah. Sebab itulah Nabi dibangkitkan, hidup dia 63 tahun. 20 tahun lebih dia nak bawa agama. Baru diterima wahyu. Kalaulah mudah sekejap saja, setahun dah clear belaka dah semua. Tapi dak, nak bagi tahu kerja agama cukup payah. Dan yang paling payah adalah hendak melawan hawa nafsu sendiri. Nak tundukkan hawa nafsu kita, itu benda yang cukup payah. Ya. Ikhlas ni, ikhlas ni nak biar boleh ada, dia kena dipaksa, kena ditarbiah, kena diketuk. Dia bukan kelahiran ikhlas ni. Tak, dia bukan kelahiran. Tiba-tiba lahir terus ikhlas. Tak lagi tu. Dia bukan bakat semula jadi. Ni dah memang talented dah ustaz dia ni, budak ni. Memang tok dia dulu dia warisan ikhlas tu. Tok dia pun dulu ikhlas agak, patu abah dia pun sama. Tak, dia bukan gitu. Dia suatu perjuangan untuk mendidik hawa nafsu kita.
Maknanya apa? Ikhlas ni takkan sama sekali kita boleh dapat, melainkan ada kita usaha untuk kepadanya. Tak payah nak dapat ikhlas. Pernah tak berjuang untuk mendapat keikhlasan? Tak pernah. Maka memang payah nak dapat. Tak payahlah solat khusyuk. Dah berjuang belum untuk solat khusyuk? Tak berjuang lagi untuk solat khusyuk. Tak berusaha lagi. Memang payah. Ya? Ini semua sifat dalam hati. Ikhlas, redha. Dia benda yang paling utama sekali. Nak boleh hati kita celik, nak boleh bersifat dengan sifat mahmudah ni, kata ulama, mudah sahaja. Mudah-mudah tu apa dia? Yang pertama dan utama sekali, tarbiyah yang perlu kita didik pada diri kita adalah dengan memakan makanan yang pasti halal, jelas halal. Tua. Kalau yang jelas halal, insya-Allah. Pasti halal, insya-Allah mudah. Dia yang payah ni, bila mana darah daging kita menumbuh, membesar dengan perkara-perkara yang haram, yang syubhat. Haramlah yang paling teruk sekali. Ya? Maka susah nak dirawat, melainkan dengan taubat, azab, tak buat lagi. Minta pembersihan pada Allah Subhanahu wa taala, baru boleh datang ikhlas. Ikhlas ni makam tertinggi lah. Di antara makam yang tertinggi sekali. Nak biar boleh buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita buat semata-mata kerana Allah, barulah boleh kita mendapat pahala. Sebab ada yang dia buat amal ibadah tak buat semata-mata kerana Allah. Azan dulu ke? Azan.
Dia yang pertama baiki niat, yang kedua kita banyak berdoa. Kata ulama, persiapan kita bila masuk bulan Ramadan, benda yang perlu kita banyak buat adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, di antara perbanyakkan doa bulan Ramadan, yang pertama dengan zikir la ilaha illallah, yang kedua dengan memohon ampun kepada Allah, yang ketiga dengan minta syurga kepada Allah, yang keempat dengan minta jauh daripada api neraka kepada Allah. Banyakkanlah doa ni di dalam bulan Ramadan. Lalu ulama Yaman dia himpunkan doa ni. Jadilah doa asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah kat situ. Astaghfirullah, mohon ampun pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Dan dia minta syurga pada Allah dan minta jauh daripada api neraka. Doa simple lah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun karim, minta ampun kepada Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anna, fa'fu anni, na kami, ni saya. Banyak kan dah baca doa tu. Doa yang cukup simple. Setiap masuk kita baca. Dalam solat kita baca asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyak. Hidup ni nak boleh keampunan. Biar boleh keampunan pada Allah Ta'ala. Itulah nikmat yang kita nak dalam kehidupan, bertemu dengan kematian. Allah Ta'ala ampunkan kita, settle segala permasalahan. Yang ketiga, kata ulama, iaitu memperbanyakkan baca Al-Quran. Bulan Ramadan memang bulan Quran dah, tak ada siapa yang khilaf dah, semua ulama sepakat bulan Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatil minal huda wal furqan. Bulan Ramadan tu bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi kena banyak baca Al-Quran. Dan Quran turun pun pada bulan Ramadan. Hadis yang lain, Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah, bahawa sungguhnya Jibril akan mengulang bacaan Al-Quran bersama Nabi pada setiap tahun sekali, kecuali pada tahun kewafatan Nabi. Jibril datang tadabbur Al-Quran sebanyak 2 kali. Maknanya bulan Ramadan Nabi dia tadabbur Al-Quran bersama dengan Jibril. Tahun yang sekali setahun. Tahun kewafatan Nabi 2 kali Jibril tadabbur Al-Quran dengan Nabi. Jadi kena perbanyakkan baca Quran. Banyak-banyak baca Quran ni, dia ni semua benda ibadah. Kalau kita tak paksa, memang kita tak dapat. Termasuk saya, kena paksa diri. Jadi kita tengoklah, kita umur berapa, saya umur berapa dah. Daripada start kita muda sampai sekarang, agak-agak puasa, agak-agak Ramadan saya dengan sebelum ni sama ke tak? Ke lebih baik, ke lebih buruk? Lebih baik alhamdulillah, lebih buruk innalillah. Dah tahun lepas berapa pula khatam Quran kita, berapa juzuk? Dapat 30 juzuk kot, ataupun juzuk 30.
Itu ada beza tu, tak sama. Kita kena tengok. Jadi tahun ni takkanlah kita nak sebegitu je. Kalau saya lah, takkan nak sebegitu saja. Kita yang sendiri. Apa yang kita buat, orang lain tak dapat, kita sahaja yang dapat. Kena ada perbezaan dalam kehidupan kita. Jauh lebih baik, jauh lebih baik. Al-Quran ada 30 juzuk. Ramadan 30 hari. Kalau kita 30 juzuk bahagi dengan 3, maka 30 juzuk bagi dengan 30 bagi dengan 3, maka kita kalau 30 juzuk kita bahagi dengan 3 dapat, tak naklah 3 kan. Kita nak kalaulah sehari sejuzuk, 30 hari 30 juzuk dapat sejuzuk lah. Itu bila? Itu 15 tahun lepas. Setiap tahun sejuzuk. Kita test tambah pula. Sehari 2 juzuk. Sebulan dapat 2 kali khatam. 2 kali khatam. 2 kali khatam. Tengoklah berapa banyak yang kita nak. Cuma kalau boleh ada penambahbaikan. Kalau tak boleh, biar sama rata. Yang teruk jangan prestasi Ramadan kita lebih teruk. Kalau tahun lepas sejuzuk, 1 kali khatam, 2 tahun lepas sekali khatam, 3 tahun lepas sekali khatam, jangan sampai bulan tahun ni tak ada khatam langsung. Jadi 1 juzuk 10 helai. Jadi 10 helai kita bahagikan dengan 5 waktu solat kita. Sebelum dengan selepas kita buat lah. 10 helai bagi dengan 5. Kita baca setiap waktu 2 helai, settle sejuzuk sehari. 2 helai ni orang yang pro baca berapa minit 5 minit Yang tergagak sikit mungkin boleh pergi 10 minit 5 minit tu lama. Setiap solat 2 helai dia baca. Habis solat, habis 5 waktu solat dia dapat habis dah sejuzuk. Sikit sangat 2 helai ni. Dia up sebelum solat 2 helai, selepas solat 2 helai. 5 waktu habis sehari tu dapat 10 helai, 2 juzuk. Istiqamah 2 kali khatam. Jadi dia kena sendiri buat jadual. Tu hidup kena ada jadual gitu. Kena ada jadual kita. Kita berjalan ikut jadual kita. Kata ulama, nak bagi tahu ulama-ulama terdahulu merancangkan aktiviti Ramadan dengan membaca Al-Quran ini. Kata Ibrahim Nakhai rahimahullahu ta'ala, dia memberitahu bahawa Imam Al-Aswad mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam sebulan, bulan Ramadan, setiap 2 malam sekali. 2 malam sekali khatam, 2 malam sekali khatam. Kita 2 malam sekali semuka. Saya Imam Al-Aswad 2 malam sekali khatam. Maknanya 1 malam separuh Quran, 1 malam lagi separuh Quran. Imam Qatadah rahimahullah ta'ala mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 7 hari sekali. 7 hari sekali khatam, seminggu sekali khatam. Ketika tibanya beliau mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 3 hari sekali. Bila dah bila dah dekat dengan ni 3 hari sekali. Bila tiba pula malam 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali pada setiap hari. Asalnya 7 hari sekali khatam, lepas tu 3 hari sekali khatam, 10 yang terakhir setiap hari khatam. Tersebut dalam kitab Syiar Alam Nubala. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, beliau mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak sekali pada setiap malam. Setiap malam sekali. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala.
telah berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala bahawa Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali pada setiap bulan Ramadan di luar bacaan solat. Imam Syafi'i, imam kita, dia 30 Ramadan 60 kali khatam. Maknanya sehari 2 kali khatam. Sehari 2 kali khatam. Daripada subuh sampai ke maghrib, daripada pagi sampai ke maghrib, dan daripada maghrib sampai ke pagi balik. Pagi sekali khatam, malam sekali khatam. Macam mana tu? Ya, mereka bersibuk-sibuk dengan Quran. Kita sibuk-sibuk dengan handphone. Kita sibuk-sibuk dengan komputer kita, dengan kerja kita. Apa tak olehnya kalau lah kita lah minit dapat kerja, bos kita suruh buat, yang student kena siapkan tesis ni kerja lah minitnya, kerja yang musma'agul tak boleh nak siap dah ni, tapi oleh kerana dah due date lagi sehari 2, confirm kita boleh settlekan apa jua cara. Jadi ulama dah otak dia mindset dengan Quran sebegitu, dan hidupnya waktu tu tak ada handphone, boleh Imam Malik rahimahullah ta'ala apabila tibanya bulan Ramadan, beliau meninggalkan majlis pembacaan hadis dan beralih kepada Al-Quran. Dan Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala apabila tiba bulan Ramadan, dia mengatakan bulan ini adalah bulan tilawah, membaca Al-Quran dan memberi orang makan. Dan yang keempat, saya baca sahaja, amalan yang dituntut lagi kata ulama untuk memberi untuk bulan Ramadan adalah perbanyakkan sedekah dan memberi makan, belanja orang makan. Nabi ni bila datang bulan Ramadan, Nabi ni ajwadun nas, sepemurah orang, sepemberi orang, sehebat orang yang memberi, kan? Nabi ni pantang, suka sedekah, suka memberi, kan? Tapi bila masuk bulan Ramadan, dialah yang paling lancar, paling laju untuk memberi dan memberi bantuan dan bersedekah, kan? Sehingga kan dalam hadis Nabi dalam hadis Nabi, Imam Bukhari menyatakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan ajwadu bi khair minar rih mursalah. Nabi ni bulan Ramadan dia pemurahnya lebih hebat, lebih laju daripada hembusan angin. Jadi pandai kita lah, habis buka puasa, habis tazkirah malam tarawih, kita belanja kawan makan kat kedai. Surau ada minta buka puasa, kita belanja mana-mana. Ada kita bawa makanan dekat surau untuk orang more, kan? Semuanya tu dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sajalah yang boleh kita buat-buatkan pada malam ni, kan? Tak lain tak bukan, semoga-moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita biar dapat menjadi tetamu Ramadan, memberi kita kesihatan supaya kita dapat terus menikmati, melakukan amal ibadah dengan sebaik mungkin, dan memberi kita kelapangan dan ruang untuk kita menjalani ibadah semata-mata kerana Allah. Dan jangan Allah Ta'ala sibukkan kita di bulan Ramadan dengan perkara yang tidak memberi faedah, kan? Moga-moga Allah Ta'ala terima segala gerak kerja kita di bulan Ramadan. Jadi itu sajalah yang boleh kita buat-buatkan sekadar pada malam itu, kan? Jadi ingatlah Nabi cakap ada 3 orang yang celaka atas dunia ni. 3 orang yang celaka. Siapa dia? Yang pertama, orang yang sempat bertemu Ramadan, tapi bila dia habis Ramadan tidak mendapat keampunan Allah. Itu orang yang celaka. Orang yang kedua, orang yang bila disebutkan nama dia, nama Nabi, kan, dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan nama Nabi dia tak selawat pada, itu orang yang celaka. Dan orang yang ketiga, Nabi bagi tahu orang yang celaka, orang yang masih ada orang tua dia, mak dia ada lagi, abah dia ada lagi, atau salah seorang daripada orang tua dia masih hidup lagi, tapi dia tidak berbakti dan mendapat keampunan, keredaan orang tuanya. Itulah orang yang celaka. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada sifat-sifat yang perangai yang sebegini. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi samin alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati-hati kami, ya Allah, dengan cahaya Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya para alim ulama, para wali-walimu, orang-orang soleh, orang syahid jalanmu, orang yang berjihad, orang yang berdakwah di jalan
jalan-Mu. Terangilah hati-hati kami dengan cahaya mereka semua. Berkatilah umur kami, rezeki kami, kehidupan kami, ahli keluarga kami, anak beranak kami, ya Allah. Berkatilah pekerjaan kami, perniagaan kami dan pendapatan kami dan ilmu yang kami tuntut saban hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur para alim ulama kami, tok-tok guru kami dan kedua ibu bapa kami. Sihatkan tubuh badan mereka dan tubuh badan kami, ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit mereka dan penyakit-penyakit kami yang hadir pada malam ini. Tutuplah keaiban mereka dan keaiban kami dunia dan akhirat. Matikan mereka, matikan kami dan seluruh muslimin muslimat dengan kematian yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah, tentukanlah, sampaikanlah kami menjadi tetamu Ramadan. Berilah kesihatan kepada kami, kelapangan kepada kami, tutuplah keaiban kami, ya Allah, dan terimalah segala amalan, doa dan gerak kerja kami sepanjang bulan Ramadan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahirabbil alamin.